musibah yang menimpa aku ya Allah. Nabi ajar dia, wa akhlif li khairan min, untuk aku khairan min, yang lebih baik daripadanya. Setelah tak lama Abu Salamah meninggal dunia, seterusnya Nabi SAW mengahwini beliau. Nabi menikah dengan Ummu Salamah. Katanya Ummu Salamah, dia kata Nabi SAW hina yusallim, pada masa tu Nabi bui salam, maka Nabi baca satu doa. Kita kata sini mendalil dia punya maksud. As'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. 3 lafaz dah. 3 benda hak Nabi SAW minta kepada Allah. Bila ni? Masa mana? Kalau kita tengok dalam kata sebelum daripada bui salam, maknanya kita habis dah baca tahiyat akhir ni, selesai dah. Kita dah baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Lepas tu kita baca doa ni. Maknanya sebelum pada bui salam, dari kitab Salatul Mu'min. Kita boleh sekali lagi, boleh ke? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, Nabi baca doa ni dalam erti kata Nabi mohon kepada Allah beberapa perkara. Pertama tadi dikata sini doa ni baca sebelum pada bui salam. Ini di antara pandangnya Dr. Sa'id Wahf Al-Qahtan dalam kitab Salatul Mu'min. So, yang keduanya kuliah dia oleh Mufti Wilayah di Gerong. Dr. Zulkifli, Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Sungai Pinang dia situ. Masjid Sungai Pinang, Masjid Riau ni. Sungai Pinang kan? Baik. Kuliah subuh pada hari Jumaat pagi tu, Dr. Zulkifli dia kata baca lepas pada semaya. Ada kata sebelum, ada kata selepas pun boleh juga. Baik. Maknanya hak penting sininya kita bacalah. Kalau kata sebelum, dia kata selepas lah, dua-dua dia tak buat, tak ada manfaat juga. Hak penting sini buat, salah setepat. Baik. Maksud dia sudah hadirin, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat ni kita kata sini satu perkara yang kita tahu, satu benda yang kita tahu, dia dapat memberikan manfaat kepada kita. Manfaat lagu mana? Kita dapat beramal dengan dia, kita ikhlas dalam beramal dengan dia, kita ajar orang lain kata. Lepas tu lepas kita sapa tadi dalam masa yang sama, mungkin orang lain pun beramal kata. Ni di antara dipanggil ilmu yang bermanfaat. Setengah orang bila mana dia tahu satu-satu benda, ada orang dia beramal, ada orang dia nak tahu ilmu semata-mata nak cari jalan untuk berdebat dengan orang. Ada juga. Kamu tak tahu bagian ni aku seorang tahu. Ada lagu tu. Ada tabiat manusia ni. So, yang kedua, kadang-kadang ilmu tu ada pada dia, tapi masalah dia lagu mana? Dia kedekut, tak sewi. Buah ni ambil seorang, ambil tak sewi orang lain. Dia pakai makan dia seorang, orang lain dia tak bagi. Orang lain tak tahu, ambil seorang tahu. So, dah ni pun paling penat juga ni. Nak royak ilmu ni tidak dapat tidak selain pada kita amal, paling tidak kita sampai ke orang lain. Mana kita tahu sidah hadirin, mungkin dengan benda yang kita ajar orang baca doa-doa ni tadi, mungkin kita kata sini dia boleh amal sehingga akhir hayat dia. Lepas tu kita kata sini nak kira balik gak cemuk mana dia kita boleh. Man dalla ala khair
siapa dia hak tunjuk satu benda kebaikan kepada orang lain. Satu benda kebaikan dia tunjuk, orang lain tengok, orang lain tiru, orang lain buat, orang lain beramal. Maka katanya Nabi SAW, orang yang mula-mula tunjuk tu tadi, dia akan memperoleh kebaikan daripada orang yang buat tanpa dikurangi walaupun sedikit pahala. Jadi kita kata sini, bila mana tengok hadis-hadis yang mari dengan lafaz lagu ning, sepatutnya lepas pada kita beramal dengan ilmu yang kita tahu tadi, jangan kita kelorek, jangan kita kedeku untuk menyampaikan kepada orang lain. Kerana di sana Nabi SAW menjanjikan ganjaran untuk mereka, dengan syarat dia orang menyampaikan retek ilmu hak dia ada. Mana tahu wali Jumaat, mungkin kita kata sini orang ni beramal, orang ni ambil dengan dia pula, orang lain ambil dengan orang yang ketiga tak ada, orang nombor 5 ambil dengan orang yang keempat. Mungkin kita kata sini, walaupun benda kita sebut tadi pada kita tidak belah mana, tetapi kita tak tahu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu di sisi Allah ni cemuk mana, banyak mana, besar mana, kita tak boleh nak gambar ke. Jadi kita kata sini, peluang-peluang hak lagu ning ilmu dia kita sampai ke orang lain. Jadi sini dia Nabi SAW ajar kita berdoa, sama ada kita nak baca sebelum daripada wisalah ataupun selepas. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu ni supaya pada ilmu yang bermanfaat untuk aku, ya Allah. Baik. So, yang kedua sudah hadirin, wa rizqan tayyibah. Nabi doa kepada Allah pagi hari lagi. Nabi minta kepada Allah supaya dikurniakan rezeki-rezeki yang baik, ataupun dalam erti kata halal dan juga baik. Kita kata sini penting kau tidak berkenaan dengan makanan yang halal ataupun yang baik. Penting kau tidak. Kita tengok dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi pesan, Nabi baca satu hadis, Nabi cerita kepada para sahabat. Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan para rasul supaya apa dia? Jaga makan minum. Ya ayyuhar rusul qulu minat tayyibati wa'malu salihan. Wahai para rasul, Nabi baca sepotong ayat. Qulu min tayyibat, hendaklah kamu makan daripada makanan-makanan yang halal dan baik. So, kemudian Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala perintah kepada orang beriman seperti mana Allah perintah kepada mereka, siapa dia? Kepada para rasul. Nabi baca sepotong ayat Quran yang Allah perintah supaya para rasul jaga dia punya makan minum dia. Kemudian Nabi kata begitu jugalah Allah perintah kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu qulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, qulu min tayyibat, hendaklah kamu makan daripada makanan yang baik. Daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan kepada kamu. Tengok perintah Allah. Allah perintah kepada orang beriman seperti mana Allah perintah kepada para rasul. Kemudian Nabi SAW bersabda, Nabi kata ada seorang lelaki yutilus safar, jauh dia punya perjalanan dia. Kalau kita tengok orang di antara orang yang mustajabud da'wat, di antara orang yang doa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa dia di antaranya? Orang yang yutilus safar, orang-orang yang bermusafir. Lebih-lebih lagi orang yang jauh dia punya perjalanan dia, nak boleh sampai ke tempat dia tu tadi. Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis nak melakukan safir dan sebagainya, nak pergi umrah dan sebagainya, di antaranya para sahabat mereka akan memohon doa daripada mereka nak musafir, mohon doa. Baik, jadi sini orang yang jauh perjalanan dia ni termasuk dalam golongan orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala mustajabud da'wah, terima ataupun mustajab dia punya doa. Nabi kata satu ketika seorang lelaki yutilus safar, jauh dia punya perjalanan dia, ashghaf wa aghbar, rambut dia ni kusut masai,
Lepas tu pakaian dia ni aghbar, berdebu pakaian. Kalau kita lah ni nak pergi Mekah, tak apalah naik kapal terbang, tak kena debu. Orang dulu nak cek jauh dia punya perjalanan, tengok pada tubuh badan dia. Sebab apa dia? Zaman hari tu kuda, terik-terik pun utuh, tak ada. Pak kita dah kereta, tidak menunjukkan kesan musafir dan sebagainya. Baik, jadi Nabi kata sini, dalam dia tengah musafir tadi, rambut kusuk masai, baju dia berdebu. Nabi SAW bersabda, Nabi kata wa mat'amuhu haram. Sedekah makanan yang dimakan ni daripada sumber-sumber yang haram. Wa mashrabuhu haram. Minum sumber yang haram. Wa malbasuhu haram. Pakaian yang dipakai ni daripada sumber-sumber yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Tumbuh sare, tulang tubuh badan dia ni daripada punca duit-duit yang haram. Kemudian Nabi kata, ditadah tangan dia ke langit. Wa yamuddu yadayhi ila sama', ditadah tangan ke langit. Dia kata, ya Rab, ya Rab, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, sekian, ya Allah, ya Allah, lagu ni, ya Allah, ya Allah. Dia mohon kepada Allah. Kaifa yustajab? Lagu mana Allah Subhanahu wa taala nak mustajab dia punya doa. Nak mustajab dia punya doa. Baik, dua dalam hadis ni. Seterusnya kita kata sini ahli Jumaah. Pertama sekali, makanan sumber daripada yang haram menunjukkan kepada bahawa apa dia? Doa seseorang itu tak diterhijab. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua. Jadi sini kita tengok doa kedua Nabi tadi. Maka kita kata sini di antara ancaman sumber-sumber yang haram, yang tidak halal dan sebagainya adalah menyebabkan doa orang itu tadi tidak dimakbulkan oleh Allah. Bahkan dalam masa yang sama, sumber yang haram, katanya Nabi SAW, fannaru awlabi. Api neraka adalah lebih pantas untuk tumbuh sara mereka ni daripada sumber-sumber yang haram. Api neraka adalah lebih pantas untuk mereka. Dua. Dan seterusnya sini ahli Jumaah, bila mana satu benda makanan yang haram masuk dalam diri manusia, masuk menyebabkan akhir sekali hati manusia ni jadi kerah. Jadi kerah. Kadang-kadang bila mana semaya tak ada berasa apa. Bila mana tak ada tanya doa kepada Allah, sebab ngapa ya doanya? Tak ada berasa hati dia tu, tak ada pengharapan. Dua. Bila mana baca Quran ni, bila mana baca Quran pun tidak memberi kesan kepada hati. Jadi ni kita kata sini, di antara cara dia yang ditunjuk oleh Nabi SAW, iaitu kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, iaitu makanan-makanan yang halal lagi baik. Dua. Ya akhir sekali, wa amalan mutaqabbalah. Akhir sekali Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan yang dilakukan. Tak ada orang dia semaya, dia tak berharap pengharapan daripada Allah, penghapusan dosa dan sebagainya. Tak ada dalam diri manusia. Dia ni lagu mana dia tak berharap kepada Allah, melainkan dia melakukan ibadat. Mungkin dia mengharap ganjaran daripada Allah, dia mengharapkan keredaan daripada Allah. Bahkan mungkin dia mengharapkan daripada Allah penghapusan dosa dengan kebaikan yang dia buat. Jadi kita kata sini, selain daripada berdoa kepada Allah, apakah di antara perkara-perkara yang kita kata sini perlu kita beringat dan perlu kita berjaga? Syarat penerimaan amalan ni ada banyak. Syarat terimanya satu-satu amalan ni banyak. Salah satunya orang yang melakukan orang is tidak dapat hidup. Mereka seperti mana debu-debu yang berterbangan. Tak ada apa satu untuk dia orang. Seperti debu-debu yang berterbangan. Syarat yang pertama orang itu adalah Islam. Yang keduanya ahli Jumaah, syarat mereka adalah ikhlas. Maknanya dia buat satu-satu
wajh Allah wa ta'ala, semata-mata keredaan Allah. Kita tengok dalam hadis Nabi kata lagu mana? Man bana masjidan, siapa dia contoh sesiapa yang membina masjid, dia ni berharap yang tari wajh Allah, dia mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya dibuat benda tu tadi semata-mata kerana Allah. Bukan kata dia buat benda tadi semata-mata nak tunjuk kepada manusia. Ataupun mungkinlah kadang-kadang kita ni baca Quran, kalau duduk sorang tak serupa dengan ada dua orang. Kalau duduk sorang yang baca Quran, auzubillahi minasyaitanir rajim, bunyi pintu buka. Innalladzi jeng no. Dia tarik inna tu ni harakat setengah. Asal dia gitu ya. Kalau semaya seorang dia berzikir, tak tahu ke apa dia berzikir. Kita boleh faham itu sebab apa dia? Nak ada orang masjid berzikir, subhanallah, subhanallah. Lagu tu berkali subhanallah berkali. Kadang-kadang erik dengan lewat gitu ya. Eloklah daripada buat-buat lagu ni. Kita buat seperti mana? Kita buat mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengar suara jelas, dengar clear molek. Baik. Seterusnya dia kata sini, bila mana orang tu tadi dia baca Quran, masuk dia pun memperelokkan bacaan dia. Diterima ke tidak pahala? Terima ke tidak pahala? Asalnya weh bunyinya. Bebetih dah. Hak ngesuk sikit napa tu? Amin. Gitu ya. Tapi bila mana ada orang, dia pun memperelokkan. Dia semaya sore, asal dia cali capling. Berkalilah dia perasan ada orang kelih juga. Takbir ni Allah. Takbir baru. Sekala Allah. 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 Bila mana dia buat benda ni, kerana apa dia? Dia memperelokkan ibadat dia kerana manusia, bukan kerana Allah kata, kerana manusia. Syekh dalam kitab, dalam satu kutaib dia, buku kecil, Al-Muharramat Ustahan bihan nas yajibul hadru minha, tajuk dia. Ada pihak Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan, dia terjemuh dalam bahasa Melayu. Buku yang amat baik dia untuk kita miliki, untuk kita baca. Mula-mula sekali di antara benda dia tegur dalam masalah an-niyah. Mula-mula sekali al-ikhlas. Maknanya buat satu benda tadi semata-mata kerana Allah, bukan kerana manusia. Kalau dia semaya, Allahu Akbar, dia perasan ada orang mari, dia memperelokkan ibadat dia. Kalau dia layak perasaan itu sampai ngesuk semaya dia, maka wajib semaya semula. Ataupun kita kata sini, sekiranya dia ni semaya, dia berusaha dah nak lawan perasaan itu, nak buat sebab manusia, dia nak letak semata-mata kerana Allah. Maka dalam buku kecil tu dia kata, sekiranya orang tu dia berusaha untuk buai perasaan tersebut dalam hati dia ni, walaupun dia tidak berjaya sampai sehingga dia salat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, maka semaya dia dikira sah. Dengan syarat dia berusaha untuk buai perasaan tadi dalam diri mereka. Baik, dua. Yang pertama tadi apa dia? Amalan diterima, Islam. Kedua, ikhlas. Ikhlas semata-mata kerana Allah, bukan kerana manusia. Yang ketiganya, yang akhir dalam masalah ni, al-ittiba. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita buat satu amalan yang bertepatan lagu mana cara hak ditunjuk oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau semaya agak kita kata sini, kita tak boleh nak buat style kita. Kita kena lagu mana cara Nabi ajar, lagu mana cara akad tangan. Sini kau untuk orang jatuh, sini kau, ataupun sini kau, ataupun gini kau.
Tapi nak tahu sekarang ni hak sebetulnya Nabi masa takbir tu memang Nabi kepar ke? Mana ada ustaz orang kepar nak semaya? Hari Jumaat terang agak perhati sekali. Kita pergi di masjid-masjid hak besar-besar, kita duduk belakang, kita pergi awal, kita semaya sunat. Perhati lagu mana tingkah laku orang semaya. Ada hak semaya lagu ning takbir. Ada hak lagu ning. Ada hak tutup telinga. Gini pada takbir. Macam-macam. Jadi asalnya sini kita nak tahu cara lagu mana hak paling comel, cara lagu mana hak paling rahimahullah. Para ulama semaya-semaya hak ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketiga sini dipanggil ittiba, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam mukaddimah kitab ni lepas pada kitabut taharah kita nak bincang bab semaya. Bukan kita kata sini kita nak ngajar, tidak. Cuma kita nak kongsi berkenaan dengan lagu mana di antara cara semaya yang ditunjukkan oleh Nabi dibawa oleh pengarang kitab kita ni. Al-fiqhul manhaji ala madhhab Syafi'i. Dia fiqh manhaji di atas mazhab Imam Syafi'i, ataupun di atas sistem, atas jalan, atas kita kata sini yang dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Baik. Sahih. Boleh kau kita baca ramai-ramai sekali lagi? Cukup 3 kali. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. 3 dah. Boleh dah, insya-Allah. Dak pun nantilah semula kita di sampai kepada orang lain ngetek dah, insya-Allah. Baik. Untuk malam ni kita sambung sikit berkenaan dengan biografi Imam Syafi'i rahimahullah berserta dengan fiqh dia. Dikata Imam Syafi'i rahimahullah adalah imam yang ketiga mengikut susunan tarikh kelahiran. Dalam buku tu ada, cuma dia muka surat lain. Muka surat lain. Dia dalam nombor 5 biografi Imam Syafi'i serta fiqhnya. Baik. Kemudian dia kata sini, beliau seorang penyokong kepada ilmu hadis dan pembaharu agama, iaitu mujaddid bagi abad yang kedua hijrah. Pada abad yang kedua hijrah. Sebab apa yang kedua? Nanti dia akan sebut depan. Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata, siapa dia Imam Ahmad ni? Anak murid Imam Syafi'i rahimahullah. Dia kata sini, diceritakan dari Nabi SAW bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menghantar kepada umat ini seorang pembaharu agama. Umar Abdul Aziz dihantar untuk 100 tahun yang pertama. Umar Abdul Aziz untuk 100 tahun yang pertama, mujaddid. Dan aku berharap, katanya Imam Ahmad, aku berharap Imam Syafi'i untuk 100 tahun yang kedua. Di waktu itu adalah suatu permulaan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Di samping itu juga penterjemahan kitab-kitab ilmu falsafah mulai meluas, dipindahkan serta disusun, dan berbagai bagian fahaman yang timbul dalam masyarakat Islam. Pelbagai peristiwa yang berkaitan dengan masyarakat telah berlaku dan bermacam-macam pula aliran fikiran yang berkembang. Percubaan untuk membuat kacau dan kejahatan dalam kalangan umat telah berlaku daripada golongan mutakallimin atau serta dikata sini pengacau yang telah keluar daripada agama. Dia orang nak kubah pada masa ni. Perbezaan perbincangan dan perdebatan antara kedua-duanya semakin meluas. Pokok yang pertama iaitu ahlul hadis.
ibu-ibu kota yang besar membangun, yang terkenal dengan gedung ilmu pengetahuan, Basrah, Damsyik, Fustat, lain-lain lagi. Baik, kita pergi kepada kelahiran dan keturunan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Baik, Imam Syafi'i rahimahullah dilahirkan di bandar Gaza. Mana Gaza? Gaza, Palestin. Boleh ingat dah? Dah? Imam Syafi'i lahir mana? Palestin, di Gaza. Kadang-kadang orang muda dia lebih ambil tahu berkenaan dengan kehidupan artis. Tanya, Siti Nurhaliza asal mana? Kawan tu ayak, asal ala Hulu nu. Mana? Tok, dia boleh cerita sesuatu. Dia ni assassin ni. Dia ni anak seorang ni, anak askar ke polis ke. Kalau orang sadar dia boleh betul fakta. Dia mengapa? Hari Sabtu ke makan gapo? Mi celuk siapa mi kuah. Boleh tahu. Air hok dia suka sirap beng. Air hok dia suka. Hok tu kita cerita berartis. Tapi kadang-kadang orang tanya, "Imam mazhab kita nama gapo? Asal dia mana?" Tidak tahu Imam Syafi'i tahun 90. Mana? 90. Sebab ramai tak ambil berat. Jadi dikata sini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dilahirkan di Gaza, Palestin, iaitu pada tahun 150 Hijrah. Sini disilap dalam buku 150. Tahun 150. Sebab dia ni dilahirkan, cuma dia kata sini, baik, Imam Syafi'i dilahirkan di pada Gaza, Palestin pada tahun 105. Sepatut 150. Sebab 150 ni tahun kelahiran Imam Syafi'i adalah tahun kewafatan Imam Abu Hanifah. Tahun kewafatan Imam Abu Hanifah. Baik. Dan tarikh inilah yang termasyhur di kalangan ahli sejarah. Ada pula yang menyatakan beliau dilahirkan di Asqalan, iaitu sebuah wilayah. Pendapat yang lain mengatakan ada yang beliau dia. Cumanya hak masyhurnya hak mana? Pendapat yang pertama. Dah? Di Gaza, Palestin. Yaqut Al-Hamawi menceritakan bahawa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah menceritakan, "Aku dilahirkan di Yaman. Ibuku bimbang aku akan terbiar. Lalu dibawanya aku bersama-samanya ke Makkah. Ketika mana umurku lebih kurang 10 tahun. Untuk menyatukan antara pendapat-pendapat tersebut, ada pendapat mengatakan beliau dilahirkan di Gaza dan membesar di Asqalan. Dan penduduk Asqalan kesemuanya adalah daripada kabilah orang-orang Yaman. Penduduk Asqalan adalah kebanyakannya daripada kabilah. Oleh sebab itu di Yaman. Riwayat dan kemudian berbawa Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza. Kemudian beliau berpindah ke Asqalan dan tinggal di sana sehingga remaja. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, pendapat yang masyhur ialah dia dilahirkan di Gaza. Ini yang dipilih oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di antara ulama besar dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i dilahirkan pada malam Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Pada malam Abu Hanifah meninggal dunia. Abu Hanifah Hijri. Boleh ingat lahir pada tahun 80 Hijri. Baik. Kemudian dia kata sini, sesetengah pendapat ahli sejarah mengatakan beliau dilahirkan pada tahun 61 Hijrah. Pendapat ini tidak kuat, tetapi yang sebenarnya adalah pada tahun 80 Hijrah, sebagaimana pendapat yang pertama. Imam Abu Hanifah terkenal dengan seorang yang alim di dalam ilmu fiqh di negara Iraq, dan juga sebagai ketua ahli golongan fikir Ahlul Ra'i. Beliau mendapat pujian daripada pembesar, seorang utusan yang dihantar oleh Abdullah kalau perutus
di dalam bidang fiqh. Di dalam bidang fiqh. Baik. Kemudian dikata sini, jika pendapat ini benar sekalipun, ia adalah menyimpang daripada hakikatnya, kerana perbetulan sahaja. Manakala di masa itu juga lahir seorang imam yang lain. Seterusnya keturunan Imam Asy-Syafi'i, Abu Abdullah bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i bin Sa'id bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdul Manaf bin Abdul Manaf. Beliau adalah daripada keturunan suku Bani Hashim dan juga Abdul Muttalib. Maknanya kita kata sini silah dia daripada keluarga Datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bawah Nabi, dia duduk bawah-bawah ni tidak. Tapi susu-galuh dia daripada arah Datuk sallam. Baik. Kemudian dia kata sini, keturunannya bertemu dengan keturunan Rasulullah. Keturunan dia ni temu dengan keturunan Rasulullah, iaitu kepada datuknya Abdul Manaf. Lantaran itu juga digelar kepada Imam Asy-Syafi'i, anak kepada bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat dia kata Hashim yang disebut di dalam silsilah keturunan Imam Asy-Syafi'i itu bukanlah Al-Hashim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hashim dikata sini adalah datuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Hashim Abdul Manaf dan juga anak kepada Al-Qusai. Imam Syafi'i menganggap dirinya hampir kepada Rasulullah. Bahkan beliau daripada keturunan Zawil Qurba yang berjuang bersama Rasulullah di zaman jahiliyah dan Islam. Mereka juga bersama Rasulullah, iaitu semasa orang Quraisy memulaukan Rasulullah. Mereka juga turut mengagung penderitaan bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya dia kata sini, keluarga Imam Syafi'i berasal daripada keluarga Palestin yang miskin, yang diusir dari negerinya. Mereka hidup di perkampungan orang Yaman, tetapi kemuliaan keturunan beliau adalah menjadi tebusan kepada kemiskinan. Ayah kepada Imam Syafi'i rahimahullah meninggal dunia ketika mana Imam Syafi'i ini kecil lagi. Ayah dia meninggal dunia ketika mana dia ni kecil lagi. Ada pendapat yang mengatakan umurnya pada waktu itu 10 tahun. Imam Asy-Syafi'i menjadi yatim selepas bapanya meninggal dunia. Ibu Imam Syafi'i adalah daripada keturunan Al-Azd. Nama ibunya adalah Fatimah binti Abdillah Al-Azdiyah. Pendapat yang mengatakan beliau daripada keturunan Quraisy adalah tidak benar. Semasa muda Imam Asy-Syafi'i hidup di dalam kemiskinan, sehingga beliau terpaksa mengumpul batu-batu yang baik, tulang untuk ditulis di atasnya. Kadang-kala beliau pergi ke tempat-tempat perhimpunan orang ramai meminta kertas untuk menulis pelajarannya. Nak royak zaman hari itu susah. Payuh zaman hari itu. Learning kalau beli buku RO3 tu rasa buat jek. No. Imam ketah untuk menulis dan sebagainya. Namun kalau ni kalau buku lok tu gak, kabar-kabar 200 muka surat tinggal setengah. Hak setengah tak ada tu tadi, hak tu bahagiannya nyeteng. Baik. Imam Syafi'i menuntut ilmu. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dapat menghafaz Al-Quran dengan mudah. Imam Syafi'i ini masyhur dengan seorang yang mempunyai ketajaman. Begitu hafalan yang begitu kuat. Ini Imam Syafi'i rahimahullah. Baik. Dia kata sini semasa kecil lagi beliau termasuk juga menghafaz hadis-hadis dan menulisnya. Bukan dengan Quran saja, dengan hadis dan dia tulis hadis. Hak dia mengaji. Baik. Orang Arab ni menjadi kebiasaan biasa tanah Arab ni. Budak-budak kecil dia akan buat halaqah Quran. Dia akan buat halaqah Quran. Comel sekiranya kita boleh hidup tempat kita. Halaqah Quran. Sebab Quran ni kalau kita ajar daripada kecil lah mudah. Daripada ketika mana kita besar agak susah sebab banyak benda dah masuk.
Masa kecil ni kadang-kadang tabat yada tu 2-3 kali baca budak-budak le ni. Dia baca diulang atuk guru ke. Kita ingat dulu hak kita boleh ingat baca. Tok guru kata pederah dulu nak boleh baca. Hari tu. Kalau anak tak pergi mengaji, mak ayah tambah pula piak. Piak anak apa? Tak pergi mengaji. Learning bila tok guru piak anak, ayah mari celek ke tok guru. Mana? Balik habis. Tu menyebabkan itu menyebabkan Quran tak ada nak habis semua, tak ada nak balik. Ni masalah dia. Tak serupa zaman dulu. Baik. Seterusnya dia kata sini, beliau sangat tekun mempelajari kaedah-kaedah dan nahu, iaitu bahasa Arab. Untuk tujuan itu beliau pernah mengembara ke kampung dan tinggal bersama puak kabilah, iaitu kabilah Huzail. Lebih kurang 10 tahun kerana hendak mempelajari bahasa mereka dan juga adat resam mereka. Tengok kesungguhan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu. Fasih. Kemudian dia kata sini, Imam Asy-Syafi'i banyak menghafal syair-syair dan qasidah daripada puak-puak Huzail. Syair dan juga qasidah. Cuma bukan qasidah hari ni lah. Baik. Sebagai bukti, Al-Asma'i pernah berkata, beliau pernah membeturkan syair-syair Huzail. Sehingga Imam Syafi'i boleh betul syair puak kabilah tadi. Nak rayak betapa hebatnya dari sudut bahasa Arab. Siapa dia? Imam iaitu Imam Asy-Syafi'i. Apa dia nama Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris. Baik. Tu kena ingat tu adik-adik tu. Ustaz tanya 2 minggu lagi insya-Allah. Baik. Selain daripada mempelajari ilmu pengetahuan, beliau berpeluang untuk mempelajari memanah, sehingga beliau dapat memanah 10 sasaran dengan tepat tanpa melakukan kesilapan. Ini di antara ketajaman lah. Pemerhatian dia punya fokus dia. Baik. Seterusnya dia kata sini, beliau pernah berkata, cita-citaku adalah 2 perkara, panah dan ilmu, dan aku berjaya mengenai 10 daripada 10. Subhanallah. Berkata, demi Allah, daripada memanah. Baik. Kemudian dia kata sini, Imam Syafi'i rahimahullah dalam masa yang sama, ketika mana beliau ni bermusafir, dia pergi ke dia klik kapal halaman dia khasa ni. Dan Imam Syafi'i rahimahullah mempelajari hadis dan sebagainya dengan mufti Mekah pada masa tersebut, sehingga bila mana dia ni umur 15. Kalau tengok dalam kitab ni, mufti Mekah beri lesen dia untuk mengeluarkan fatwa. Umur berapa? 15 umur. Subhanallah. Kalau kita umur 15 ni agak-agak dek mana? Congit masikah tu. Kau congit mutu umur 15. Ni nak cerita Imam Syafi'i rahimahullah. Baik. Setelah daripada itu Imam Syafi'i rahimahullah berhijrah untuk mempelajari daripada keluar daripada Madinah. Jadi Imam Syafi'i ginadah dengan Imam Malik. Dia katanya Imam Syafi'i, hujjah di antara aku dengan Allah adalah Imam Malik. Tak guru dia. Hujjah di antara dia dengan Allah adalah Imam Malik. Dia nak cerita betapa hebatnya Imam Malik. Baik. Setelah daripada tu Imam Syafi'i musafir, dia pergi ke Yaman. Imam Syafi'i melakukan perjalanan ke Yaman. Lepas pada dia pergi ke Yaman, dia pergi ke Iraq. Dia pergi ke Iraq dan dia bertemu dengan anak murid Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i memang tak ada dengan Imam Ahmad. Maaf, bukan Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Dia dapat bertemu dengan anak murid Imam Abu Hanifah, Muhammad Abu Yusuf. Dan juga Hasan Asy-Syaibani. Bila mana dia bertemu di muzakarah di antara kedua-duanya,
Setelah daripada tu barulah Imam Syafi'i 150. Imam Syafi'i pergi Mesir tahun 200. Dah Imam Syafi'i hidup lebih kurang 5 tahun. Dan Imam Syafi'i ditarik balik semua pandangan dia hak lepas tu. Direct semula ditarik balik, melainkan pada 17 permasalahan saja. Kemudian dalam masa yang sama dia buat pandangan-pandangan dipanggil qaulul jadid. Ada di antara pandangan qaulul qadim, dia ada pandangan qaulul jadid. Lebih kurang dalam tempoh 5 tahun. Dan Imam Syafi'i rahimahullah dia wafat pada tahun 204 Hijri. Jadi berapa Imam Syafi'i lebih kurang? 54 ada. 54 tahun. Lebih kurang umur Imam Syafi'i rahimahullah. Walaupun umur 54 dia meninggal ke kita kata sini dah ulama-ulama yang begitu hebat dah. Bahkan dalam masa yang sama pasti diamalkan sehinggalah ke hari ini. Hak kita ada pergi dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Baik. Jadi kita kata sini insya-Allah berkenaan dengan tu mukaddimah. Insya-Allah 2 minggu lagi kita akan masuk berkenaan dengan bab lah. Kita masuk berkenaan dengan bab. Insya-Allah kita akan start ngaji. Cumanya kitabnya dah ada, cuma dikata ada 4 butir, 2 butir lagi tak ada. Jadi insya-Allah mungkin dia akan usahalah sebelum sampai hari Jumaat. Bawa kepada ahli Jumaat dah. Baik. Dan untuk akhirnya sekali kita kata sini sebelum pada kita tutup majlis kita pada malam ni, mudah-mudahan sidih hadirin sedikit sebanyak kita dengar berkenaan dengan di antara doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana semaya subuh tadi. Mudah-mudahan pertama kita dapat amal doa tu. Dan yang keduanya mudah-mudahan sedikit sebanyak serba ringkas dia kisah perjalanan hidup Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu, susah payah beliau. Learning kalau nak pergi ngaji Mesir naik kapal terbang 10 jam, 7-8 jam siapa? Imam Syafi'i dulu musafir dengan apa dia? Kuda, unta. Pas kuda dengan unta ni boleh pergi jauh mana? Tapi nak royak pergi ke Mesir. Ilmu. Cuma kadang-kadang tempat kita ada ustaz ngajar masjid pun dia tak mari. Dekat mana lah tu kira tak mari. Jadi kita kata sini mungkin kisah susah payah Imam Syafi'i, dia punya kesusahan dia dalam nak menuntut ilmu, mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita. Untuk apa dia? Bila mana-mana tempat ada majlis ilmu, kita boleh pakat-pakat bagi masa insya-Allah. Dan akhirnya apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.